Kita tiru bukan supaya semua alam ni sayang kat kita, kita jadi seronok. Boleh bercakap dengan batu, sekali pergi kat ni cakap tang tiang tu. Turun jumpa pokok, cakap dengan pokok. Dia buat pokok tu sayang dia. Hak tu orang angkut dalam van. Hak tu tak boleh keluar. Dia pergi Tanjung, payah. Bukan Tanjung Tok Kong, Tanjung Rambutan. Tuan-tuan. Bukan untuk bercakap dengan pokok, dengan binatang, dengan batu. Tetapi apabila makhluk menyayangi kita, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang kita. Nabi semayang, kemudian Nabi dengar satu budak menangis. Kemudian Nabi mempercepatkan solat. Sahabat perasan Nabi mempercepatkan semayang. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kamu mempercepatkan solat?" Nabi pun kata, "Ya. Atajawwazu fi salati." Aku cepatkan sikit solat tadi. Karahiyata an asyqa ala ummihi. Sebab tadi waktu semayang aku mendengar suara seorang bayi di belakang. Tengok Rasulullah. Imam-imam kena dengar. Kita kadang jadi imam, bayi tu daripada gear 1 sampai gear 5. Dia kuat, imam pun kuat lagi. Bayi tu kuat, imam lagi kuat. Dia kata, lagi tak habis muka, tak kira. Dah lah suara sedap kan, takkan nak potong pula. Subhanallah. Rasulullah salat jadi imam, Nabi pun orang mulia, dia Rasul, suaranya sedap. Atajawwazu fi salati karahata an asyqa ala ummihi. Nabi kata, aku kesian dekat ibu tu. Subhanallah. Berapa masjid kita semayang, dengar bayi menangis, imam tak peduli. Dia baca. Dia duduk perasan, sebut pergi. Bukan sini tau. Betul, ini bukan, tadi tak ada suara bayi. Bukan kata saya sebut ni untuk memang nak perli tu imam sini, tak ada. Banyak masjid saya pergi, budak menangis kan. Apa perasaan ibu tu bila anak dia teriak? Dia nak cepat, dia nak berhenti. Dia macam nak berhenti solat. Faham Nabi, tinggi kemanusiaan Rasulullah. Ni kemanusiaan. Mekah boykot Nabi, siapa-siapa masuk Islam, Mekah, kerajaan dan penduduk Mekah boykot Nabi 3 tahun. 3 tahun. Sehingga Nabi dan ahli keluarga pergi ke Syi'ib Abi Talib. Tuan-tuan pergi umrah, tanya mutawif, tang mana Syi'ib Abi Talib? Suruh mutawif tunjuk kawasan tu. Kerajaan Mekah bawa keluar pekeliling undang-undang, aturan pekeliling, siapa pun tidak dibenarkan berjual beli walaupun 1 dirham dengan semua orang Islam dan keluarga Muhammad. Berapa bulan tuan-tuan? 3 tahun. Kata para sahabat, kami melihat umat Islam dan keluarga Nabi ketika itu sehingga makan daun kering. 3 tahun. Sehinggalah pekeliling yang ditulis di dalam Kaabah itu diarahkan oleh Allah untuk dimakan anak-anak. Kecuali perkataan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kataan tu je tak dimakan. 3 tahun. Habis 3 tahun apa semua, Nabi duduk di Mekah 13 tahun, cukup 13 tahun, Nabi pun hijrah pergi Madinah. Ketika Nabi dah kuat di Madinah, Nabi menangkap seorang raja. Ketika Nabi dah jadi kerajaan di Madinah, Nabi tangkap satu orang raja. Raja. Tuan-tuan tengok raja ni terang mana? Nama raja ni Thumamah bin Uthal. Bila sahabat tangkap, sahabat bokmai dia, sahabat tak kenal itu Raja Bani Hanifah. Pengeluar gandum utama semenanjung tanah Arab. Bila sahabat bawa balik, Nabi pun tengok. Nabi kata, Tan Sri ni.
Tan Sri Sumamah lah zaman tu lah. Nabi kata ini Raja Bani Hanifah. Nabi kata ikat dia di masjid. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan tanya tiang mana yang Nabi ikat tu. Tanya dekat mutawif yang bawa tu. Banyak soalan ni mutawif. Ni ramai mutawif ni. Boleh ulang kaji lah. Tahu tak jawapan? Tiang mana yang kena ikat? Kemudian Nabi kata ikat dia. Kalau dia nak qada hajat, bagi dia qada hajat, ikat balik. Hari pertama Nabi ikat, bagi makan, sahabat bagi makan. Sumamah ini melihat sahabat bagi makan, dia tengok perangai. Sahabat bawa kuah daging dan juga roti di tangan sahabat makan kurma. Duk jaga tepi tu. Dekat tawanan makan mewah, sahabat makan roti, makan buah kurma. Sumamah Raja Bani Hanifah ni dia tengok perangai. Dia perhati, hari-hari dia perhati. Setiap hari dia perhati tengok perangai umat Islam solat. Macam mana Nabi masuk, semua sahabat tunggu Nabi. Bila Nabi habis, semua sahabat mengaminkan doa Nabi. Bila Nabi bercakap, semua sahabat mendengar. Mereka duduk rapat macam ni, tuan-tuan. Duduk rapat, Sumamah ni duduk tengok perangai sahabat. Mereka berebut-rebut tengok apabila Nabi mengambil yang semayang, sahabat berebut mengambil tabarruk, mengambil keberkatan daripada sisa wuduk Nabi. Sumamah duduk perhati. Bila Nabi suruh sahabat pergi tanya, wahai fulan, pergi tanya Raja Sumamah, mau tak dia masuk Islam? Hari pertama tak mau, hari kedua tak mau, hari ketiga tak mau masuk Islam. Nabi kata, atliqu, lepaskan dia. Oh, tak paksa. Dah makan sedap, layan elok, Sumamah 3 hari tengok aktiviti para sahabat dalam masjid. Dia tengok akhlak Nabi, dia tengok akhlak sahabat, dia tengok ibadat Nabi, dia tengok ibadat sahabat. Bila Nabi kata lepaskan dia, sahabat pun lepaskan dia. Rasulullah mengizinkan kamu pulang, wahai Sumamah. Tak bayang sesin pun. Tidak sedikit pun tubuh Sumamah disakiti. Ini rahmat dan cara Nabi berdakwah. Maka Sumamah pun pergi ke perigi, dia pun mandi, dia pun datang balik. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dia masuk Islam. Dia kata, ya Rasulullah, tidak ada sebiji gandum pun akan masuk ke dalam kota Mekah mulai hari ini. Dia Raja Yamamah, pengeluar gandum utama. Bila dia sebut tidak ada sebutir gandum pun masuk ke dalam kota Mekah, apa jadi kota Mekah? Mekah tak boleh naik tumbuh-tumbuhan, tak ada. Kurma tak ada di Mekah. Gandum tak ada di Mekah. Di Madinah ada. Di Madinah tumbuh subur. Di Madinah bahkan 1400 tahun yang lalu ada hutan. Dalam hutan tu siap ada kijang lagi. Ini betul. Persekitaran Madinah satu ketika dahulu, dia ada kawasan yang ada hutan. Madinah subur, Mekah tak ada apa. Bila kerajaan Yamamah sekat, Mekah bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan, lepas beberapa bulan, gandum habis, stok habis. Hantar surat kepada Sumamah, Sumamah kata, hatta ya'zana Rasulullah. Sampai Nabi izin baru aku bagi. Mereka pun penuh dengan malu, tebal muka. Dulu kamu seksa Nabi. 3 tahun kamu bukan sekat gandum. 3 tahun Nabi dan ahli keluarga sampai makan daun kering. Lepas tulis surat, wahai Muhammad, innaka ta'muru bisilatir rahim
Kamu satu orang yang baik, selalu mengajarkan kami untuk menghubung silaturrahim. Wahai Muhammad, kami pohon jasa kamu, arahkan Thumamah untuk berikan semula, jual semula gandum kepada kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, dendam ke tidak? Nak dendam ke tidak? 3 tahun. Kemudian Nabi diusir daripada Mekah. Diusir dalam keadaan sesiapa yang dapat Muhammad, maka diberikan 100 ekor unta, Muhammad hidup ataupun mati. Tuan-tuan bayang detik-detik Nabi diusir, Nabi dihukum, Nabi diboykot, Nabi dicerca, Nabi difitnah, Nabi dimaki setiap hari. Nabi dengan jiwa kemanusiaan, ini jiwa kemanusiaan, dengan negara lain pula. Ini kan saya cerita satu-satu tadi. Dengan kemanusiaan Nabi, dengan negara luar, dengan musuh Islam. Nabi buat surat, Nabi kata, wahai Thumamah, ketika mana surat aku ini sampai, maka lepaskanlah gandum kamu ke negara Mekah, ke negeri Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiur Rahmah, Nabi kita. Nabi Rahmat.